Kalau nak bagi orang kampung faham lagi lah, orang yang nak faham apa maknanya bila perbelanjaan kita ni makin kurang daripada yang telah diperuntukkan dan dibelanjakan sekarang dan kesan dia. Kita nak masuk raya. 4-5 bulan lagi nak masuk raya tak? Tahun lepas, katakan, mak bapak kita peruntukan belanja untuk beli baju raya, beli makan, buat rendang, semua RM1,000. Satu keluarga. Dengan RM1,000 tu anak-anak bolehlah dapat baju raya 2 seorang. Rendang adalah rendang ayam pun ada, rendang daging pun ada. Cuba pakcik bayangkan, tahun lepas kita belanja RM1,000 untuk raya. Tahun depan akan datang ni, mak bapak dah awal-awal siap cakap dekat anak-anak, tahun depan kena potong lah. RM1,000 tak boleh, kita belanja RM700 saja. Jadi maksudnya kalau RM700 daripada tahun lepas RM1,000, baju raya harga dah naik, ayam harga dah naik, lembu harga dah naik, semua dah naik, duit pula yang kita nak belanja makin kurang, maksudnya kena potong. Kalau tahun lepas 2 baju raya, tahun ini 1 baju raya. Kalau tahun lepas ada rendang ayam, ada rendang daging, tahun ini rendang ayam je lah kot. Jadi maksudnya saudara-saudari, kalau kita jadi anak dalam keluarga macam itu, kita mesti tanya mak bapak kita, kita tahu maksudnya mak bapak kita dalam keadaan kesempitan kewangan. Mak bapak kita ada masalah ni sebab dulu dia boleh belanja bagi kita 2 baju raya. Tahun depan dia boleh bagi 1 baju raya saja. Keadaan yang itu jugalah yang sebenarnya boleh dibaca daripada belanjawan yang baru diumumkan. Sebenarnya negara kita ada masalah besar dari segi kedudukan kewangan. Walaupun dia umum macam-macam, hakikatnya sebenarnya peruntukan itu dipotong. Itu belum campur lagi kalau ada pergolakan ekonomi yang kita tak jangka. Harga minyak naik lagi ke? Perang berlarut. Kalau contohnya keadaan di Amerika Syarikat, pelaburan asing makin terus meninggalkan negara pergi ke Amerika Syarikat, keadaan itu makin teruk dan makin teruk dan makin teruk. Jadi sebab itu, soal kita nak masuk pilihan raya ini, dia bukan soal parti mana nak menang. Dia soal sebenarnya, siapa yang saudara-saudari nak lantik, dan itu satu fardu kifayah yang cukup penting kerana salah buat pilihan, kesan itu ialah kepada 1, 2, 3 generasi akan datang. Siapa yang kita nak lantik untuk uruskan duit kita. Sebab salah lantik kena scam. Sama macam yang orang duk kena scam ni, kamu labur dengan aku sekian-sekian-sekian, dapat pulangan sekian-sekian, janji macam-macam, dia dapat duit, dia sakau, dia kebas, kita habis. 200,000 hilang, 100,000 hilang, 5,000 hilang. Keadaan dia sama. Kita nak lantik kerajaan yang kita rasa boleh membantu kita buat jangka masa pendek, tangani masalah ekonomi harian kita, tetapi pada masa yang sama, perbaiki masalah-masalah asas yang menyebabkan kita berada dalam keadaan sekarang. Baik. Kalau kita nak lantik kerajaan macam itu, apa ciri-ciri dan jenis yang macam mana yang kita nak lantik? Saya boleh sebut dari kacamata pelabur. Sebab saya ada syarikat dan pelabur saya daripada luar negara. Yang Taiwan pun ada, yang Afrika pun ada, yang Singapura pun ada. Saya perhatikan satu benda. Pelabur ni tak, pelabur, bila dia nak melabur, yalah, kita semua ada macam-macam jangkaan lah. Oh, kami akan jadi kaya macam ini. Syarikat ada untung macam ini. Sekian. Sebelum pun sampai ke peringkat itu, dia nak tengok satu benda. Dia nak tengok orang yang bercakap ini,
Satu, boleh percaya ke dia ni? Dia ni orang yang jujur ke? Kalau aku bagi duit aku untuk melabur dalam syarikat dia, dia sakau ke tidak duit ni? Aku boleh ke tidak dengan dia? Itu satu. Yang kedua, dia nak tengok dia ni betul-betul ada kepakaran ke tidak? Sebab orang boleh cakap macam-macam. Saya akan bina kereta terbang. Ingat tak menteri bersatu dulu? Dia punya pasal Pakatan Harapan kena maki berkarung-karung. Jadi menteri nak buat kereta terbang. Orang tengok dia, orang lawat. Jadi perkara kedua yang pelabur tengok ialah dia ni betul ke ada kepakaran untuk buat apa yang dia kata dia boleh buat. Perkara ketiga pakcik, dia nak tengok Mamat ni kalaupun dia jujur, kalaupun dia ada kepakaran, dia ni jenis hangat-hangat tai ayam ke dia. Mula kata nak buat kilang di Tanjung Malim sekian-sekian, perlukan duit sekian-sekian, bawa teknologi sekian-sekian, tapi tak sampai 5-6 bulan. Kalau tengok rekod dia sebelum itu, dah dapat duit, dia bosan, cuci tangan, dia cabut lagi. Ini perkara asas. Sebelum pun dia tengok wang kau berapa, unjuran kewangan kau berapa, pasaran kau macam mana. Jadi kalau pakcik-makcik fikir, Malaysia ni bergantung kepada wang asing sebab negara kita kecil. Tak cukup duit. Yang ada kerajaan ada ni kerja dia meminjam je. Kita belum sampai ke peringkat yang modal dalam negara kita ini cukup untuk mendanakan perniagaan, syarikat, ekonomi kita untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang kita nak untuk anak-anak kita. Tak sampai peringkat itu lagi. Jadi kita bergantung banyak kepada wang asing masuk. Bukan kita sajalah. Singapura pun macam itu, Indonesia pun macam itu, Vietnam pun macam itu. Hampir sama di semua negara-negara yang belum jadi negara kaya. Memang macam itulah, sebelum jadi kaya, kita kena bergantung kepada modal orang. Jadi kalau pakcik, makcik, adik kakak, jadi pelabur, datang kat Malaysia, dia perhati kat Malaysia, dia tengok parti yang paling besar, 2-3 tahun, tak ada satu idea pun untuk membangunkan negara. Tak ada. Tak ada cara baru, tak ada kreativiti, tak ada jalan lain. Dia ratip Cina, India, kita Melayu, Cina, India, kita Melayu. Agak-agaknya lah. Pelabur rasa macam mana? Pelabur kata, baik aku pergi ke Indonesia.